Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita sambung perbincangan kita lagi ke subtopik 3.2.4 Kaedah pelaksanaan 3R dalam kehidupan seharian. Sisa pepejal isi rumah mempunyai kepelbagaian komposisi sisa pepejal dan jumlah penjanaan yang tinggi berbanding sisa pepejal lain. Oleh itu, pengurusan sisa pepejal dari rumah perlu diuruskan dengan kaedah yang baik dan berkesan bagi mengurangkan masalah pelupusan sisa pepejal yang sukar dikawal pada masa ini. Setiap penghuni rumah perlu menjalankan tanggungjawab masing-masing dalam melaksanakan amalan 3R. Terdapat beberapa aktiviti harian yang boleh dilakukan oleh setiap individu dalam mengurangkan penggunaan semula dan mengitar semula sisa pepejal. Yang pertama, kita lihat pengurangan ataupun reduce. Berikut ialah langkah-langkah yang boleh diambil ketika beli belah. Yang kita perlu ambil ketika kita pergi membeli belah. Baik, yang pertama, mengurangkan pembelian barang-barang yang tidak perlu, jarang digunakan dan tidak mendatangkan manfaat dalam jangka masa yang lama. Kedua, membeli barang-barang isian semula yang boleh disimpan dalam botol kaca dan bekas lain. Sekarang kita cakap isian semula ni, kita lebih senang cakap refill kan. Itu maksud isian semula. Ketiga, membeli barang-barang yang boleh digunakan untuk kegunaan lain seperti membeli pencuci serbaguna yang boleh mencuci pelbagai barang atau kawasan. Maksud dia, membeli satu produk tapi kegunaan dia banyak. Keempat, membeli bahan-bahan yang tidak bertoksik, yang tidak beracun, kerana kebanyakan bahan-bahan ini tidak boleh dikira semula dan berbahaya. Yang kelima, membeli bahan-bahan alternatif seperti soda, cuka dan lemon bagi menggantikan pencuci yang bertoksik dan berbahaya. Kita kena tahu macam mana nak gunakan soda, cuka dan lemon ni sebagai bahan pencuci. Kena belajar lah, jangan buat suka hati. Ya. Seterusnya, penggunaan semula, reuse. Pertama, menggunakan beg atau kotak berulang kali untuk membeli belah atau menyimpan barang-barang. Kalau kita pergi beli belah, lebih sesuai kalau kita bawa beg kita sendiri kan. Tak payah kita beli beg plastik kat pasar raya tu ataupun pusat beli belah tu yang akan mendatangkan lebih banyak sisa pepejal nanti. Kedua, baju-baju yang telah koyak tidak boleh digunakan, boleh dijadikan kain buruk atau kain perca yang dicantum menjadi alas meja atau selimut mengikut kreativiti masing-masing. Ketiga, tayar lama yang telah haus dan tidak boleh digunakan boleh dijadikan sebagai pasu atau pagar yang disusun dengan kemas di sekeliling rumah. Keempat, kotak terpakai atau kertas cardboard yang diconteng boleh digunakan sebagai pelapik dan boleh dicantum semula dan dihias mengikut kreativiti masing-masing untuk dijadikan kotak simpanan barang. Dan yang terakhir, yang kelima, kayu lama seperti papan lapis yang tidak digunakan boleh dijadikan sebagai bahan kraft tangan dan dijadikan hiasan di dalam rumah. Yang ini perlukan kreativiti, ya. Baik, kita tengok informasi di sebelah tu. Contoh-contoh yang ni, ya. Yang ni. Contoh-contoh barang yang boleh diguna semula. Sampul surat, botol kaca dan plastik,
pakaian lama, surat khabar dan cardboard. Ini antara contoh-contoh barang yang boleh kita guna semula. Baik, seterusnya ialah kitar semula. Berikut ialah kaedah yang boleh dilaksanakan oleh setiap isi rumah. Pertama, menyediakan 4 bekas untuk sisa pepejal daripada komposisi, iaitu plastik, kertas, aluminium dan gelas dan lain-lain sisa pepejal. Kita sediakan 4 bekas, kemudian kita buat pengasingan. Yang kedua, memastikan bahan-bahan yang boleh dikitar semula dibersihkan dan diletakkan pada tempat yang sepatutnya mengikut kategori masing-masing, seperti mengosongkan dan membersihkan botol minuman kaca atau botol pencuci. Langkah yang berikutnya, yang ketiga, yang ni, meletakkan bahan-bahan yang boleh dikitar semula di tempat yang berasingan dengan sisa pepejal yang lain bagi memudahkan pengurusan sisa pepejal. Mengasingkan bahan kitar semula untuk dihantar ke pusat kitar semula. Dengan cara ini kita memudahkan urusan pengasingan sisa pepejal. Dan yang keempat, sekiranya bahan kitar semula tidak diambil, pengguna boleh menghantar sendiri ke tempat penyimpanan atau bekas sisa pepejal yang disediakan atau menghantar terus ke pusat kitar semula. Kalau kita letak kat depan rumah tu, kita dah asingkan, kita letak kat depan rumah, dekat tong sampah depan rumah kita tu, tapi tak ada orang yang ambil ataupun tak ada perkhidmatan yang mengambil sisa-sisa ni, kita boleh hantar sendiri ke tempat penyimpanan bekas sisa. Ataupun kita boleh terus hantar ke pusat kitar semula. Kat pusat kitar semula, kita hantar, kita dapat duit sekali. Ini lebihnya kalau kita buat kaedah pengasingan ni. Subtopik yang terakhir dalam mata pelajaran asas kelestarian tingkatan 5 3.2.5 iaitu produk daripada sisa pepejal. Ini kita sekadar belajar sebahagian daripada produk-produk yang boleh dihasilkan melalui sisa pepejal. Yang lain kita boleh fikirkan dengan cara kreativiti kita sendiri macam mana nak menghasilkan satu produk daripada sisa pepejal. Banyak benda yang kita boleh hasilkan daripada sisa pepejal ni. Menghasilkan produk daripada bahan terpakai merupakan salah satu kaedah 3R, iaitu guna semula. Kaedah ini dapat mengurangkan pembelian barang-barang baharu dan secara tidak langsung mengurangkan penjanaan sisa pepejal. Antara bahan-bahan yang boleh digunakan semula ialah tayar, botol, kain, tin aluminium dan lain-lain. Kalau kita tengok sekarang ni banyak orang buat hiasan daripada benda-benda ni kan. Terutamanya tayar, botol plastik ni, kain, tin aluminium pun ada yang buat hiasan, gantung-gantung. Cantik. Baik, kita tengok apa yang nak kita buat dalam topik ni. Pertama, kita kena sediakan bahan-bahan. 2 biji tayar. Dia kata kat situ perlu dibasuh dan dikeringkan terlebih dahulu. Tayar ni kita basuh, kemudian dikeringkan. 4 biji roda. Papan berbentuk bulat. Diameternya mesti lebih besar daripada diameter tayar. Kertas pasir, cat minyak, pengilat kayu, berus cat, gam, skru dan permutar screwdriver. Dah sediakan bahan tu, apa nak kena buat? Tengok. Langkah yang pertama,
cat kedua-dua biji tayar pada bahagian luar. Seperti dalam rajah tu. Dalam gambar tu. Atas dan bawah tayar dengan menggunakan cat minyak dan biarkan kering. Cat bahagian luar, dalam je tak payah. Luar, atas dan bawah. Selepas kering, tayar ditampal dengan menggunakan gam kuat dan biarkan sehingga gam kering. Kemudian kita tampalkan dengan menggunakan gam yang kuat. Apa-apa kaedah gam lah. Tapi saya tengok kat dalam gambar ni dia menggunakan hot glue gam. Kemudian dah tampal, biarkan dia kering. Langkah seterusnya, 4 biji roda dipasang pada satu bahagian bawah tayar dengan menggunakan skru dan diterbalikkan kedudukan tayar tersebut. Kemudian bila dah siap pasang, kita terbalikkan. Ada 4 biji roda. Supaya apa? Supaya nanti senang nak diubah, nak digerakkan. Yang keempat, kemudian kayu bulat diletakkan di atas tayar dan skrukan. Tadi satu bahagian lagi kita dah letak roda. Kemudian kita terbalikkan. Dah terbalikkan, kita letak pula bahagian yang satu lagi dengan kayu bulat. Plywood ataupun papan lapis yang bentuk bulat tadi kita letakkan pada sebelah yang lain dan skrukan. Skrukan supaya dia tak terbuka lah. Setelah itu, bahagian kayu dikemaskan dengan menggunakan kertas pasir dan pengilat kayu. Kayu tadi kita gosok dengan kertas pasir supaya bahagian tepi tu licin. Tak ada bahagian-bahagian yang berselumbar ataupun bahagian-bahagian yang tajam. Dan selepas digosok dengan kertas pasir, kita sapu dengan pengilat kayu ataupun shellac. Dah siap, kita letaklah hiasan. Meja yang telah siap boleh digunakan di ruang tamu dan sebagainya. Kita boleh guna kat mana-mana yang kita suka lah. Bila dah siap. Okey, itu satu contoh produk yang dihasilkan daripada sisa pejal. Okey, tamat dah pelajaran asas kelestarian tingkatan 5.